Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut semasa sidang media perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Ahad 29 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 21 Jun 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, pada masa ini semua kontak kes yang telah menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 telah pun menamatkan tempoh kuarantin, di mana jumlah keseluruhannya ialah seramai 2,823 orang. Manakala dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 217 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 26,468 ujian. Berikutan makluman mengenai Bru Health App, alhamdulillah setakat ini seramai 395,164 ahli telah pun mendaftar ke dalam aplikasi tersebut. Bagi syarikat dan premis pula, sejumlah 10,123 telah pun mendaftar kepada aplikasi Bru Health. Manakala berkenaan aplikasi Premis Scan pula, sejumlah 5,538 telah pun dimuat turun oleh 4,141 premis perniagaan. Masih terdapat segelintir masyarakat kita yang masih mempunyai anggapan keliru terhadap peristiwa gerhana matahari atau bulan. Terdapat sebilangan masyarakat yang masih cenderung menghubungkan peristiwa gerhana dengan kepercayaan adat atau ramalan-ramalan kurang elok yang hakikatnya tidak ada kaitan dengan kejadian gerhana tersebut. Misalnya, menganggap kejadian gerhana sebagai satu petanda buruk, seperti akan terjadinya satu bencana buruk atau berlakunya peperangan. Ramalan seperti ini sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Perkara tersebut antara intipati kandungan khutbah khas mengenai fenomena gerhana matahari yang berlaku hari ini. Berikutan fenomena tersebut petang tadi, seluruh masjid, surau dan balai ibadat di negara ini mengadakan sembahyang sunat gerhana matahari dengan tumpuan di Jami' Asri Hasan Al-Bolkiah. Dengan terjadinya peristiwa gerhana ini, masyarakat Islam hendaklah menjadikan ia sebagai satu iktibar dan pengajaran untuk meningkatkan kesedaran diri supaya selalu mengingat akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian memohon ampun atas segala dosa dan bertaubatlah kepadanya. Kita juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan perkara-perkara yang berkebajikan seperti berdoa, berzikir, istighfar, sembahyang dan bersedekah ketika terjadinya gerhana. Dari sini dapatlah kita lihat bahawa amalan kita ketika terjadinya gerhana itu bukan hanya mengerjakan sembahyang sunat gerhana semata-mata, tetapi juga disunatkan melakukan amal kebajikan yang lain. Oleh yang demikian, wahai kaum muslimin, kita sebagai umat Islam perlulah menyedari betapa kerdilnya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang mengawal dan menggerakkan segala benda yang diciptakan dengan amat sempurna dan tertib. Dengan ini terbuktilah bahawa kemampuan manusia itu tidak dapat melangkaui batasan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang menyertai jemaah Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, dan Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Dalam pada itu, penduduk negara ini petang tadi berpeluang menyaksikan gerhana matahari separa melalui dalam talian atau secara langsung semasa pencerapan di beberapa lokasi terpilih
di keempat-empat daerah oleh Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam. Fenomena tersebut berlangsung selama 2 jam 13 minit di mana sepanjang peristiwa ini bulan menutupi sebahagian kecil matahari. Salah satu lokasi pencerapan ialah di Kampung Kiarong. Gerhana matahari ini berlaku apabila bulan berada sejajar di antara matahari dan bumi. Semasa gerhana separa, cakra bulan tidak akan meliputi matahari sepenuhnya. Orang ramai yang menyaksikan peristiwa tersebut perlu menggunakan beberapa kaedah yang selamat seperti kacamata kimpalan nombor 14, penapis suria dan proyeksi dengan teleskop. Sementara itu, sesi cerapan gerhana matahari yang dibawakan secara langsung dalam talian merupakan kolaborasi projek My East Asia Universe Awareness Solar Eclipse di bawah jaringan kerjasama International Astronomical Union National Outreach Coordinator yang melibatkan 9 buah negara di Asia Timur. Negara Brunei Darussalam dan juga negara-negara di Asia Tenggara hanya dapat melihat fenomena gerhana matahari separa, namun di negara-negara seperti Afrika Tengah, Semenanjung Tanah Arab, Pakistan, India, Nepal, China dan Taiwan, para penduduknya dapat menyaksikan gerhana matahari cincin. Ketika puncak gerhana iaitu pada jam 4.22 petang, hampir 28% matahari ditutupi oleh bulan. Negara Brunei Darussalam akan dapat menyaksikan lagi fenomena tersebut pada 20 April 2023. Impak COVID-19 di negara ini dapat membantu anak-anak tempatan menjana pendapatan. Teruskan bersama kami untuk mengetahui perinciannya. Wabak COVID-19 telah memberi impak yang besar dalam kehidupan harian kita sehingga kita perlu membiasakan diri dengan norma-norma baru dari aktiviti sosial, pendidikan, ekonomi, pekerjaan dan banyak lagi, semuanya tidak lagi sama dengan sebelum ini. Bagi individu tertentu, COVID-19 telah membawa hikmah yang besar seperti cerita tular mengenai seorang individu yang sebelum ini tidak mempunyai pekerjaan. Namun apabila jangkitan COVID-19 berlaku di negara ini pada bulan Mac lalu, beliau diambil bekerja oleh sebuah syarikat swasta. Bagaimana beliau diambil bekerja dan apa pula peranan masyarakat dalam membantu negara semasa situasi COVID-19 ini? Kita ikuti laporan ini. Para pengguna media sosial mungkin sudah mengetahui cerita yang tular mengenai hikmah COVID-19 kepada seorang individu tempatan yang tidak mempunyai sebarang pekerjaan. Tetapi sejak penularan wabak berkenaan bulan Mac lalu, beliau diterima bekerja oleh sebuah syarikat swasta. Kisahnya bermula apabila sempadan negara ditutup sementara bagi membendung penularan wabak COVID-19 menyebabkan orang ramai berbelanja di negara sendiri sekaligus mengurangkan aliran keluar mata wang negara. Meskipun hanya menerima gaji sebanyak RM400 sebulan ketika mula bekerja, namun selepas hasil memberangsangkan yang diraih oleh majikannya apabila orang ramai berbelanja di negara sendiri, gajinya dinaikkan kepada RM550 sebulan. Individu berkenaan merafakkan rasa syukur di atas hikmah COVID-19. Berdasarkan kisah tersebut, COVID-19 bukan sahaja memberi impak kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam membuka peluang pekerjaan kepada anak tempatan, bahkan membantu meningkatkan ekonomi negara. Di sinilah peranan orang ramai sangat penting dalam sama-sama membantu meningkatkan ekonomi negara dengan berbelanja di negara sendiri. Perubahan yang tinggi ketara di mana perbelanjaan startnya kita ni berkurang di Brunei tu kan nampak perubahannya di mana banyak orang berbelanja arah negara kita ni. Dari sana juga yang membantu serba sedikit terutamanya peniaga-peniaga kecil yang damit-damit SME. Masa ni membeli barang di negara sendiri saja. Saya yakin dalam berbelanja di dalam negara kita ni akan meningkatkan ekonomi di negara kita lah.
Dalam usaha mengurangkan impak COVID-19 kepada sektor pekerjaan, beberapa inisiatif dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Antaranya memberi bantuan kepada syarikat-syarikat swasta agar mengekalkan pekerja tempatan. Setakat ini, hampir 1,400 kekosongan disenaraikan di Job Center Brunei dan iReady. Inilah peluang syarikat-syarikat swasta untuk mengambil pekerja tempatan untuk membantu mengurangkan kadar pengangguran di negara ini. So unemployment ini kalau dibandingkan last year, end of last year to with end of 2018, so we have managed to brought down the unemployment rate from 8.2% to 6.8%. So now with this additional opportunity, maybe some of the companies payah dirang membawa pekerja asing ke Brunei masa ni, so dirang ambil orang pekerja tempatan. So this is the opportunity bagi orang kita ni. So kalau sekiranya ada keperluan training, we also offer training, kan? So buat itu we don't charge them, it's free of charge. So dirang boleh train dirang dalam pelbagai kursus. So they can train them. So hopefully this will further reduce the unemployment. Saya harap orang Brunei sendiri mensupport local product sendiri. So macam kalau orang Brunei support local product sendiri, so automatically kami punya sales satu akan meningkat, and then automatically kami sendiri pun bertahan, and then kan majikan pun macam ada high chance dia akan mengambil pekerja baru. Dari sudut positif, yang paling ketara adalah kita ni berbelanja di negara sendiri, yang mana secara tidak langsung boleh meningkatkan ekonomi kita sendiri. Apa yang diharapkan dengan usaha bersepadu matlamat kerajaan itu untuk mengurangkan kadar pengangguran akan dapat dicapai sekaligus dapat meningkatkan sosioekonomi rakyat. Laporan Haji Omar Haji Abdul Rahman untuk Berita RTV. Pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial atau plan de-escalation secara berperingkat berikutan situasi COVID-19 dalam fasa yang kedua yang diumumkan baru-baru ini membolehkan sekolah-sekolah tuition untuk dibuka semula dengan mengikut peraturan-peraturan dan arahan-arahan tertentu oleh pihak kerajaan. Dalam tinjauan RTB, sekolah-sekolah tuition di negara ini mula menerima semula kemasukan pelajarnya, namun beroperasi dalam kelas yang kecil, iaitu kurang dari 5 orang penuntut pada satu masa. Di sekolah tuition Ria Sejati, buat masa ini hanya menerima sebanyak 4 pelajar sahaja. Menurut Muhammad Sabeh, pengetua sekolah tuition tersebut, sebelum memulakan pembelajaran, mereka akan mengambil langkah berjaga-jaga seperti pemeriksaan suhu badan, menggunakan pensanitasi tangan dan penggunaan sungkup muka atau face mask. They have to follow the procedures, what is the required by the Ministry of Education. They have to come, we will take their monitor, is monitoring their temperature, and they have to wash their hand, and in the class we have assigned the things. The distance between the two chairs is 1 meter, so they have to take the thing, and we have already arranged that one, so every student must follow these things. Beberapa pelajar berkata pembukaan semula kembali sekolah tuition ini mereka dapat mengikuti pembelajaran yang tertinggal selama sekolah ditutup kerana penularan wabak COVID-19. If you come to this school, you get the motivation to study and you want to study more because you missed a lot of work for the past 3 months because of the lockdown. So coming here was a big relief and nice experience to study again. It's actually very nice, like comparing to online studying, because here you can ask questions freely, you can learn more compared to online schools. Sekolah tuition Jumanji juga mula membukakan kelas tuition kepada penuntut-penuntut. Sebelum ini, hanya seorang murid dan seorang guru dibenarkan dalam satu kelas. Tetapi untuk tahap kedua, setiap kelas hanya dibenarkan 5 orang penuntut sahaja. Seperti sekolah tuition yang lain, sekolah tuition Jumanji juga mempraktikkan langkah-langkah keselamatan seperti penjarakan sosial di dalam dan di luar kelas dan menyediakan hand sanitizer di semua kelas-kelas dan juga di pintu keluar masuk. Kami memberikan maklumat kepada ibu bapa untuk pelajar untuk tidak meminjamkan barang peralatan sekolah ke rakan-rakan, tidak bersalaman dengan rakan-rakan, dan kami juga memuat turun
aplikasi BruHealth dan PremiScan untuk kegunaan penuntut dan ibu bapa juga. Pembukaan semula sekolah-sekolah tuition ini disambut baik oleh para penuntut kerana dapat meneruskan pembelajaran mereka secara bersemuka. I was very happy because I really like to come to Jumanji Tuition School, and that it's really fun when I learn like new things, and that I get to see my friends and I get to learn new things. Dengan bukanya sekolah tuition ini, kami akan lagi fokus untuk menyiapkan diri menghadapi peperiksaan hujung tahun ini, dan kami berasa gembira kerana tuition school telah dibuka semula. Kementerian Kesihatan dan Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan hari ini membuat pemantauan bagi meninjau pelaksanaan Pelan De-eskalation tahap kedua bagi pusat-pusat dan fasiliti sukan di seluruh negara. Pemantauan tersebut dibuat bagi memastikan semua garis panduan yang telah dikeluarkan dipatuhi. Di Kelab Golf Pantai Menteri, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan telah pun mengeluarkan garis panduan berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan yang mesti dipatuhi seperti beroperasi mengikut had kapasiti yang dibenarkan, iaitu bagi sukan golf 4 pemain dalam satu flight dengan menggunakan bagi secara persendirian individu yang mempunyai kod QR BruHealth warna hijau dan kuning sahaja yang dibenarkan masuk ke premis dan fasiliti berkenaan, dan individu yang mengalami simptom dan berisiko tinggi tidak dibenarkan masuk. Alhamdulillah, lepas level 2 ni diumumkan, so penambahan pemain pun sudah dibagi kepada 4 pemain. So alhamdulillah ramai sudahlah member-member yang datang sini, dia pun rasa gembiralah. Pemantauan juga dilakukan di fasiliti sukan tertutup di bangunan Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam bagi sukan badminton. Pelaksanaan tahap kedua tersebut adalah bagi memastikan kapasiti yang dibenarkan dikemas kini, manakala syarat dan garis pandu lain adalah dikekalkan seperti yang sebelumnya, termasuk mengimbas suhu badan dan penggunaan kod QR BruHealth yang khusus bagi premis-premis tersebut. Para pengguna fasiliti tersebut juga dikehendaki membawa peralatan sukan sendiri dan perkongsian peralatan tersebut adalah tidak dibenarkan. Sementara itu, pemantauan juga dibuat di fitness zone Kulab. Pelaksanaan de-eskalation tahap kedua bagi gym dan pusat kecergasan juga menghadkan masa kepada 1 jam sehari bagi setiap orang dengan menjaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 2 meter setiap masa. Di samping itu, acara-acara sukan yang dirancang, sukan berpasukan dan sukan yang melibatkan kontak adalah tidak dibenarkan. Setiap pengguna dikehendaki untuk membuat pendaftaran atau tempahan awal dan memuat turun aplikasi BruHealth untuk tujuan pendaftaran kod QR dan bagi tempahan fasiliti sukan. Para pemilik premis dan fasiliti hendaklah melaksanakan plan sanitasi dalam memastikan semua kelengkapan, peralatan serta kawasan adalah selamat untuk digunakan oleh pengguna. Penggunaan locker room dan tempat mandi adalah tidak dibenarkan. Actually, the de-escalation gives a sense of security for most of our members, because what we saw is that there's an increase in terms of foot traffic from 30% before to 60% of the capacity of the gym. So there's more people coming in. Pemilik pusat-pusat dan fasiliti sukan juga hendaklah menyelenggara sistem tempahan dan jadual masa bagi memastikan keselamatan kaki tangan dan pengguna. Adalah dihasratkan agar para pengguna dan pengurus premis untuk terus mempraktikkan garis panduan Kementerian Kesihatan yang sedia ada dengan sentiasa mengamalkan tanggungjawab sosial semasa berada dalam fasiliti sukan tersebut, berada dalam keadaan yang sihat, membawa pensanitasi tangan sendiri serta memastikan kebersihan diri, peralatan dan persekitaran fasiliti pada setiap masa. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan seterusnya mengingatkan bahawa adalah menjadi kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 di mana kegagalan mematuhi arahan
dan jika sabit kesalahan boleh membawa kepada denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali.